khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Pada hari ini saya tak dapat bersama di pentas kerana menjaga anak di rumah giliran saya pada minggu ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Haji Saiful atas penerangan. Tadi saya dengar tenganga saya tuan-tuan dan puan. So Kangen Water ni luar biasa lah tuan-tuan dan puan, sangat luar biasa. Maka hari ini saya mengambil kesempatan lebih kurang 20 ke 30 minit untuk kita sama-sama menambah baik macam mana kita nak pergi lebih jauh daripada sudut penjenamaan diri ataupun macam mana orang kenal. Orang dah tahu brand ni, orang dah tahu Kangen Water, orang dah tahu tim-tim Energik, tetapi at the end of the day, orang nak tahu siapa kita juga. Siapa yang bercakap, siapa yang mempromosi, siapa yang bercerita tentang produk. Maka tuan-tuan dan puan, kita memberi peranan yang sangat besar pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan bentangkan slide. Okey. Kita menceritakan tentang macam mana kita dress to impress your business. Nah, sebelum itu saya mengambil kesempatan sikit tadi memperkenalkan diri. Nama Asna Yusof. Ini adalah antara beberapa certification yang saya ada. Saya certified image consultant dan juga certified professional image consultant. Dan saya juga pernah ke US untuk pergi ke conference untuk style dan juga ada beberapa video di dalam ML Studio serta beberapa artikel di dalam surat khabar beberapa tahun yang lepas. Baik, jom kita pergi dengan masa yang sangat terhad. Kita pergi kepada yang seterusnya. Nah, tuan dan puan, bila sebut tentang image, tuan puan, saya memberi persoalan paling besar. Kita pergi satu tempat lah tuan puan. Masa tu tersangat haus dan Kangen Water tak ada sekarang ni dengan kita. Sedangkan kita tahu produk itu sangat bagus. Tetapi kita pergi ke kedai, kita mencari ada beberapa produk-produk yang ada di pasaran. Ada beberapa produk. Ada produk A, iaitu satu botol yang tidak ada label. Kita tengok, alamak, label pun tak ada. Lepas tu kita tengok B. Oh, B nampak cantik tuan-puan. B ni nampak cantik, nampak kemas. Jenama pun macam kenal. Kita pergi bersih tuan-puan. Nampak alamak, dia punya label macam koyak-koyak sikit. Manakala yang D ni nampak macam baru keluar daripada store lama tuan-puan. Maka persoalan saya berikan kepada kita semua. Kita nak pilih yang mana satu tuan-puan? Tuan-puan cuba pilih A, B, C, D. Mana pilihan anda? Boleh komen di ruang komen. Okey, baik. Banyak komen-komen yang ada. Masuk terus di dalam chat. Maka tuan dan puan, saya percaya dan saya yakin kita semua yang ada di dalam ini, semua tak mau. Itu betul-betul ada pilihan tuan puan. Tapi kita cerita dalam keadaan yang memang tak ada pilihan langsung. Kangen Water pun tak ada, sedangkan kita memang minum Kangen Water. Maka tuan dan puan, kita akan cenderung untuk memilih yang B. Maka yang B ini tuan dan puan, kenapa kita pilih? Kenapa kita pilih yang B ni? Sebab at the end of the day, kita pilih kerana saya percaya ada beberapa faktor. Pertama, kita tengok A ni, kita kata apa benda ni? Tidak ada label, tidak ada jenama, tidak ada produk, tidak ada apa, maka kita tak kenal siapa. Kita tolak tepi. Kita tengok yang C tuan dan puan, kita tengok macam kenal tapi label dah koyak-koyak. Tengok label macam tak kemas sangat. Tak nak lah. Yang D tuan dan puan, kita tengok, jenama macam okey. Nampak macam overseas. Tetapi apa ni? Macam berhabuk-habuk. Pegang botol berminyak-minyak tuan dan puan. Maka akhir sekali kita akan memilih satu botol, satu keadaan, satu ruang, satu produk yang bersih, yang cantik, yang kita nampak berkualiti. Betul tak? Maka tuan dan puan, ini adalah situasi yang pertama. Tuan dan puan, mari kita tengok situasi yang kedua. Kita jumpa botol yang sama tuan dan puan. Kita jumpa botol yang sama tuan dan puan. Tapi tuan dan puan, perasan tak botol ini kalau kita pergi kedai mamak belakang rumah, kita pergi kedai mamak dekat depan taman kita, agak-agak berapa harga? Ada yang kata mungkin RM1.20, ada yang mungkin kata RM1.50, ada yang kata RM1.80 tuan dan puan. Betul tak? Tuan dan puan, kita pergi pula kedai lain, kedai 7-Eleven tuan puan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, 7-Eleven ni elok freezer harga murah tiba-tiba jadi mahal sikit. Dia jadi mahal sikit lah. Okay? Kemudian tuan puan, kita pergi pula tempat lain. Kita pergi dekat airport tuan puan, KLIA tuan-tuan dan puan, dekat Sepang. Pergi KLIA tuan-tuan dan puan, elok harga RM1.2, elok harga RM1.5, jadi RM2.5 tuan puan. Cik Puan Fariza kata RM2.5. Tuan-tuan dan puan, dalam keadaan ini tuan puan, perasan tak sebenarnya kita manusia sedang memilih dan sedang membuat pilihan. Bila sebut tentang membuat pilihan, kita membuat dua pilihan yang ada di dalam kita punya situasi tadi. Pertama, kita pilih produk yang bersih, yang kemas, yang berkualiti, yang cantik, yang memang menawan. Dan tuan dan puan, produk-produk ini juga semakin mahal apabila dia pergi pada situasi yang berbeza. Contoh, kedai mamak harga murah sikit. Pergi 7-Eleven mahal sikit. Kemudian pergi KLIA mahal gila. Betul tak? Maka tuan dan puan, persoalan paling besar saya kepada anda semua. Kita cerita tentang jenama Kangen Water kita. Kita cerita tentang produk yang bagus. Tapi
Produk dah bagus. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan tidak membawa seiring dengan produk yang bagus? Kenapa produk kita cantik, menawan, bersih, baik, handsome, tetapi kita tak sama dengan kehandsomen yang ada? Kita kadang-kadang nampak cacam rebah je, pakai baju sengit je, tudung pun tak align, dia punya tudung tu tak align. Tiup-tiup, tak pergi juga tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Maka bila kita tak align dengan apa yang kita nak bawa, kemudian kita bising, kenapa orang tak berapa suka saya? Sedangkan tuan dan puan, kita cerita tentang produk yang tak ada emosi, tak ada perasaan, tak ada apa, kita rasa lemah longlai. Kita cerita dengan manusia yang ada emosi, yang ada perasaan, yang ada senyuman, yang ada semangat. Akhirnya memakai pakaian yang tak berapa kemah. Compang-camping, baju lusuh, collar tak berapa betul, baju tak berapa kemah. Tapi tuan-puan, tadi saya tengok Haji Saiful, dia punya pakaian, dengan serba merah tuan-puan. Kasut dia saya perhati tuan-puan, licin tuan-puan. Bukan main dia punya keadaan. Okey, baik. Saya nak membuat semakan sedikit. Saya dimaklumkan suara tak berapa clear. Betul ke? Ada suara yang tak berapa clear. Nak double check sikit dengan peserta-peserta kita. Macam mana suara saya? Agak kuat ataupun macam mana? Clear? Kalau dapat beberapa orang kata clear. Alright, cantik tuan-puan. Terima kasih banyak kepada semua yang memberi respon. Jadi tuan-puan, dengan masa yang sangat pendek dan terhad ini, mari kita pergi kepada beberapa tips-tips macam mana supaya orang suka kita sebagaimana anda memilih perjalanan yang tadi itu. Botol yang bersih, botol yang kemas dan sebagainya. Mari kita pergi kepada beberapa tips. Now, bila sebut tentang image, bila sebut tentang penampilan, bila sebut tentang impression, tuan-puan, anda kena ingat ada beberapa perkara yang kita kena nyatakan. Apa dia? Iaitu, kita pergi 5 image tips tuan-tuan dan puan yang menjadikan anda luar biasa pada hari ini. Yang pertama tuan-tuan dan puan, sebelum kita cerita image tips, saya nak cerita dulu apa elemen yang ada supaya kita faham. Nah, elemen tuan-tuan dan puan, bila sebut image, ramai orang cuma fikir apa? Elemen penampilan. Maknanya apa yang kita pakai. Tudung, baju, seluar, kasut, stokin, minyak wangi. Maka tuan dan puan dia kata, cukuplah image aku hari ini. Aku dah cukup menawan. Aku boleh jual dan jadi top performer. Tapi tuan-tuan dan puan, malangnya dia bukan sekadar itu sahaja. Dalam elemen image, dia ada 4 elemen. Dan 4 elemen ini mesti bawa dengan elemen jenama syarikat yang kita bawa tadi. Kita cerita kangen water ni sangat berkualiti. Kita cerita ada waranti sampai 25 tahun. Kita cerita tentang produk yang berkualiti sampai ke Jepun. Banyak selebriti-selebriti yang minum. Tapi gagal kita nak menunjukkan penampilan bersama dengan kita sebagai jurujual ataupun ejen. Alright? Oleh itu tuan dan puan, elemen yang kedua saya nak cerita tuan dan puan adalah menceritakan elemen perbuatan. Perasan tak kita tengok seorang wanita lawa, cantik, bawa produk kita, tetapi tiba-tiba mulutnya, cara duduknya luar biasa terkangkang tuan dan puan. Macam gini ya. Betul tak? Kita nampak tak sopan tuan dan puan. Kita nampak tak berapa kemah. Maka tuan dan puan, ini elemen yang kedua sebelum saya masuk tips image. Yang ketiga, elemen yang ketiga tuan dan puan, anda mesti ingat, mesti datang dengan percakapan yang baik. Percakapan yang baik. Dulu tuan-tuan dan puan, saya ingat lagi waktu saya sekolah menengah tuan dan puan. Saya ni tuan-puan, tengoklah kawan-kawan yang ada. Alright, kawan-kawan yang ada Bila sebut kawan-kawan yang ada ni, kita tengok, penampilannya bagus, nampak kemas. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan, mulutnya terus keluar caci maki. Bodohlah, banganglah, apalah itulah. Tetapi tuan-tuan dan puan, apa jadi? Merosakkan elemen image yang kita tengok kepada dia. Walaupun dia cantik, walaupun dia handsome, walaupun dia buat produk yang bagus, gagal dia membawa diri dengan image yang baik kerana percakapannya tidak membawa image yang baik. Okey? Dan elemen yang keempat tuan dan puan yang ramai orang miss tuan dan puan adalah elemen apa? Elemen digital. Apa maksud elemen digital tuan puan? Kita kemah cantik handsome secara fizikal, biar cantik handsome juga secara anda punya media sosial ataupun online. Maknanya apa tuan dan puan? Maknanya bila kita buka profil anda dalam WhatsApp, tak adalah gambar profil telinga member terkerat tuan puan. Tak adalah gambar tudung adik kita ni terkerat tuan puan. Dia crop cantik saja, nampak tudung sebelah. Jadi tuan puan, benda begini tolong cari
dan tolong ambil perhatian. Cuba tengok balik profil Facebook anda. Cuba tengok balik profil WhatsApp anda. Cuba tengok balik profil yang anda tulis, posting-posting yang anda tulis tentang kangen, tentang bisnes kita. Maka tuan-tuan, 4 elemen ini mesti datang, maka dia membentuk image yang dipanggil sebagai image yang very powerful. Okay? Now, barulah kita masuk kepada 5 tips image. Boleh kita? Baik. Saya setuju dengan Tuan Jams. Dia kata apa? Dia kata Islam banyak mengajar adab dan sopan. Ya, betul. Tuan-tuan dan puan tahu tak? Bila sebut tentang image, ustaz saya masa saya mengaji dengan dia, dia kata apa? Dia kata, ingat tak satu sirah Nabi ketika mana malaikat bertemu dengan Nabi di rumah sahabat, di rumah Nabi. Malaikat berupa seperti seorang sahabat, ketuk pintu, isteri Nabi buka pintu. Kemudian dia kata, di manakah Muhammad, tuan-tuan dan puan? Tanya tentang apa? Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tuan-puan, ketika itu malaikat dia berpakaian macam mana? Berpakaian serba putih. Kalau anda ada rezeki pergi umrah ataupun pergi haji, tuan dan puan, kawasan padang pasir, orang yang pergi sana bila berjalan, dia mesti ada debu sampai paras lutut. Tetapi seorang sahabat yang actually adalah malaikat, jumpa Nabi dalam keadaan serba putih, bersih, yang tak pernah nampak oleh orang lain. Maka tuan-puan, itu adalah antara panduan ataupun dalil menceritakan tentang berpakaian bersih. Terutamanya berjumpa dengan VIP. Siapa VIP dalam Kangen Water? VIP kita adalah pelanggan-pelanggan kita yang setia. VIP kita adalah orang yang datang lagi dan cakap, Tuan, saya punya family nak belilah. Tuan, saya punya kawan nak beli lagi lah. Tuan, member saya ni seronok pakai, dia nak juga. Sedar-sedar dia jadi kita punya downline, betul tak? Okay? Maka tuan dan puan, jom kita pergi kepada 5 image tips yang sesuai. Baik, yang pertama tuan dan puan, saya suka cerita tentang asas kebersihan. Kerana tuan puan, asas kebersihan ini orang takkan suka dengan orang yang tidak bersih. Orang tengok kita, dia mesti nampak bersih. Bersih mukanya, bersih rambutnya, bersih segala-galanya. Maka tuan dan puan, apa yang bersih pertama? Mesti datang dengan kebersihan dari sudut rambut ataupun tudung yang kita sarungkan. Kalau kita lelaki, rambut dah pendek macam saya ni, memang tak ada harapan dah tuan. Tak payah nak beria sangat, betul tak? Tak payah nak mengharap rambut panjang macam Tom Cruise, betul tak? Ini rambut kurus, bukan rambut Tom Cruise. Boleh kita? Baik. Jadi tuan dan puan, rambut biar kemas. Apakah tips rambut kemas ini? Dia mesti pastikan rambut itu kelihatan basah, maka sapulah sikit dengan minyak ataupun gel ataupun krim. Kalau dah tak ada bajet sangat tuan puan, sebelum 1 Julai ini naik harga minyak, kau bantai sabun minyak masak pun tak apalah tuan puan. Betul tak? Yang penting biar nampak berkilat sikit. Okey. Bagi wanita, anda yang bertudung, cik puan, henti-hentikanlah generasi tudung berlalat. Betul tak? Tudung berlalat cukup-cukuplah tu. Alright? Maka tuan dan puan, kita pakai tudung yang kemas. Kita bagi rambut kita, rambut berkilat. Kalau kita tidak memakai tudung, jangan risau. Biar rambut kita tersisir rapi. Tak adalah keluar anak-anak rambut keluar bebas macam baru bangun tidur. Betul tak? Baik tuan-puan. Ini adalah antara personal grooming yang sangat penting untuk kita pastikan kita ada. Okey? Baik. Yang kedua tuan-puan, untuk lelaki terutamanya, dengar elok. Lelaki tuan-tuan, saya percaya dalam kalangan anda semua ini, ada yang memang, ya Allah, dia punya muka tuan-puan, jambang, misai, janggut, macam-macam lah bulu-bulu di wajah. Betul tak? Tapi tuan-puan, kalau ada bulu, tak terurus bulunya, susah tuan-tuan dan puan. Betul tak? Tudung lalat tu apa? Maka tuan dan puan kena ingat, kita kena pastikan mesti bersih, mesti sikat elok-elok. Tengok kiri ni serabut tuan puan baru bangun tidur. Yang kanan ini cantik terurus. Sikat molek-molek. Begitu orang kata. Betul tak? Tapi tuan puan, dengar elok untuk lelaki terutamanya. Ni lelaki kepada lelaki. Kalau bulu itu agak-agak bulu tu patutnya tersembunyi, cukup-cukuplah bebaskan dia. Jangan bebaskan dia. Boleh? Kat mana contohnya? Dalam hidung tuan-tuan. Kalau benda tu duduk dalam hidung, tak payah nak bebaskan. Tak payah nak keluarkan. Dah lah kau keluarkan. Member sebelah tengah makan Maggi sambil minum air Kangen Water. Hilang selera tuan-tuan dan puan. Betul tak? Maka tuan dan puan, tolong pastikan bulu muka kita ni baik-baik sahaja. Boleh kita? Baik. Tuan dan puan, kebersihan apa lagi yang kita cerita? Tolonglah jaga bau badan kita. Orang tak suka bau badan bawang kita. Betul tak? Orang suka masak bawang goreng, tapi orang tak suka bau bawang. Okey? So, henti-hentikanlah tuan-puan membawa diri dalam keadaan yang berpeluh, dalam keadaan yang tak pakai deodorant, tak pakai antiperspirant.
bawa diri tuan-tuan dan puan, jumpa dengan klien. Dahlah jumpa dengan klien, dia siap bersilat-silat dengan bukaan tangan dia. Lepas tu apa jadi? Segala bau datang tuan dan puan. Okey. Maka tuan dan puan, pastikan anda memakai deodorant ataupun antiperspirant di bahagian ketiak anda supaya kita mengurangkan bau badan. Baik? Dan tuan dan puan, satu lagi yang kita biasa sentuh adalah pakailah minyak wangi. Dalam dunia ini tak ada orang yang tak suka wangi tuan dan puan. Kena pula sunnah Nabi tuan dan puan, pakai niat. Ustaz Zainal Abidin, penceramah famous, dia kata apa? Dia kata barang siapa yang membuat perkara sunnah tanpa melalui ataupun tanpa mengetahui perkara itu sunnah, maka dia tidak dapat pahala sunnah. Tuan dan puan. Itu kisahnya tuan puan. Kita faham itu sunnah Nabi bila kita pakai minyak wangi. Kita pakai bersih-bersih tuan dan puan, percayalah orang cukup suka. Tapi ingat tuan dan puan, satu benda. Jangan pakai minyak wangi tapi dia punya bau sekali pakai sebotol tuan dan puan. Itu bukan nak mewangi. Alright, itu nak mengeji tuan dan puan. Kenapa nak mengeji? Sebab bau kuat sangat, hidung sakit. Masuk bilik tuan dan puan, bau dia semerbak. Dia dah keluar sejam, bau dia masih tinggal tuan puan. Roh dia tertinggal tuan puan. Orang macam ni kita kena selamatkan. Boleh kita? Cantik. Nah tuan puan, itu adalah yang pertama. Dalam memberi impression yang baik kepada pelanggan, impression yang baik kepada partner, impression yang baik kepada kita punya upline dan juga downline. Bagi grooming yang baik. Asas sahaja tapi ramai terlepas pandang. Mulai hari ini, tolong semak balik. Jadi nak semak macam mana? Setiap kali bangun pagi, dah mandi, pergi tengok. Pandang lama-lama ke depan cermin, tuan-tuan. Pandang tengok cermin dia. Kalau agak-agak rambut tak adjust balik. Agak-agak bulu hidung terkeluar, adjust balik. Tariklah tuan-puan dengan segala kekuatan yang ada. Right? Kalau agak-agak misai ada, janggut ada tapi tak kemas, adjust bagi kemas. Agak-agak angkat ketiak bau, Masya Allah. Alright? Tuan-puan, buatlah cara lain. Buatlah macam mana. Alright? So grooming adalah kebersihan ataupun membersih dirilah. Baik, itu yang pertama. Settle. Saya percaya dalam kalangan anda tidak ada masalah dengan perkara ini. Tapi tuan-puan, jadikan ini sebagai satu revision untuk kita terus maju dalam bisnes kita. Yang kedua tuan-puan. Yang kedua ini biasa saya bagi tahu. Sekarang ini viral dekat Twitter tuan-puan, gaduh tentang sunscreen lah, tentang pakai macam-macam produk di muka. Tapi tuan-tuan dan puan, kita kena ingat. Betul. Grooming kalau di luar negara, dia gunakan grooming untuk pet shop. Betul. Tapi di Malaysia, grooming sebahagian besar pegawai-pegawai, dia menggunakan untuk pemakaian. Okay, baik. Ustaz Ilyas kita tanya, laki patut pakai makeup tak? Okay, baik tuan-tuan puan. Bila sebut tentang skincare dan makeup rutin, saya selalu cakap, lelaki buatlah ada rutin skincare. Kenapa kena ada rutin skincare? Tuan-tuan dan puan, kena rutin skincare sebab anda kena ingat, dunia sekarang, luar sana banyak habuk. Bila banyak habuk, muka kita ini terdedah dengan bermacam-macam kekotoran. Alright? Kita nak cantik dalam, minum air kangen water. Kita nak luar cantik juga, kita ada rutin-rutin yang baik. Jadi cucilah dengan facial wash seperti jenama ini. Jenama ini pun saya pakai ambil je tuan-puan. Okay? Baik. Dan tuan-puan, kepada wanita, biasanya kita bagi at least adalah sedikit asas makeup di wajah. Supaya apa? Supaya nampak wajah itu tak kusam. Nampak lebih bermaya, lebih bertenaga. Jadi apa asas makeup kita tuan-puan? Senang saja. Yang pertama, pakailah bedak wajah. Tuan, kalau saya pakai bedak yang anak saya pakai tu tuan, yang Johnson tu, boleh tak tuan? Bukan. Itu bukan untuk muka tuan-puan. Itu memang untuk punggung tuan-puan. Dah. Jangan. Okay, baik. Tuan-puan, pakai bedak wajah. Bedak wajah tuan-puan pakailah di mana-mana. Anda beli kat Watson, Guardian dan sebagainya. Belilah. Yang penting memenuhi bajet kita. Tak payah nak beli mahal-mahal pun tak apa tuan-puan. Yang penting kita okey untuk pakai. Dan tuan-puan, kalau pakai bedak wajah tuan-puan, jangan pakai bedak yang menukar warna kulit kita. Kita ni warna putih macam Korea, tiba-tiba jadi gelap. Kita ni warna gelap, tiba-tiba jadi putih tuan-puan. Tengok tangan dengan muka lain macam tuan-puan. Okey. Baik, yang kedua tuan-puan adalah sedikit gincu kepada bibir kita. Tapi ingat, bila sebut gincu, jangan pakai gincu yang bibir merah pekat. 2 kilometer boleh nampak bibir sahaja berjalan dulu. Bukan kita. Penampilan yang baik, overall dia tidak ada yang menarik perhatian tetapi dia kemas secara keseluruhan. Maknanya pada hari ini kalau saya tengok tuan-tuan dan puan, dia kemas secara overall. Rambut kemas, muka baik, bajunya kemas, seluarnya baik dan sebagainya. Boleh kita? Maka tuan-puan pakailah gincu. Cuba tengok wajah wanita yang saya berikan,
Bibirnya tak jauh beza, tetapi masih nampak menawan. Oh, itu yang kita nak. Baik. Dan yang ketiga tuan-puan, biasanya kita recommend apa? Kita recommend adalah dipanggil sebagai eyeliner tuan-puan. Okay. Apa itu eyeliner? Eyeliner adalah untuk besarkan sikit nampak mata tu. Kalau agak-agak tak pakai, tak boleh nak pakai, pakai yang pensel dulu. Kalau agak-agak dah pandai, pakai liquid punya pun boleh. Sebab liquid punya tuan-puan, bila nak handle tu susah bukan main. Kita touch up kanan tak jadi, kita touch up kiri. Tak jadi juga touch up kanan balik. Betul tak? Sedar-sedar tuan-puan, bare tuan-puan. Dah macam panda tuan-puan. Penuh tuan-puan. Sebab apa? Tak kena dia punya style. Gitu. Okay. Baik. Nak extra, tak ada masalah. Pakai blusher. Tiba-tiba datang Mary Kay tuan-puan. Pakailah apa produk mengikut keperluan dan mengikut kesesuaian. Tak ada masalah. Okay. So nak pakai blusher sikit, bagi up sikit. Tak ada masalah tuan-puan. Alright. Baik. So ini adalah tips yang kedua. Okay. Baik. Saya ada lebih kurang beberapa minit lagi tuan-puan. Jom kita sambung dengan tips yang ketiga. Tuan dan puan, tips ketiga kita, bermainlah dengan warna tuan puan. Bermainlah dengan warna. Kerana bila sebut warna, ramai orang suka fikir apa? Balik-balik hitam. Balik-balik baju coklat gelap. Balik-balik baju yang dah 10 tahun, 15 tahun yang isteri kita beli. Betul tak? Jadi tuan dan puan, saya mencadangkan belajar untuk mempelbagaikan warna. Belajar untuk mencari alternatif warna. Kalau kita selalu pakai baju, berjumpa dengan pelanggan, baju asyik hitam je tuan-puan. Okay? Tukarlah jadi macam biru sikit. Ataupun merun sikit. Ataupun warna-warna yang nampak lebih meriah tuan-puan. Tapi jangan kau pakai biru yang macam elektrik tuan-puan. Biru elektrik daripada jauh nampak terang bukan main. Merah terang nampak macam nak buat traffic light. Itu tak payah tuan-puan. Kita ambil warna yang cerah-cerah sikit. Warna yang sederhana-sederhana sikit. Untuk apa? Memberi kepelbagaian. Okay? Baik. Jadi ini contoh tuan-tuan. Kalau wanita paling senang tukar warna tudung. Itu paling senang tuan-tuan. Kalau dalam program image yang betul-betul panjang tuan-tuan, biasanya bila sebut tentang warna ini, dia ada kaitan dengan warna kulit. Tapi hari ini tak apa. Kita belajar sikit-sikit saja. So tuan-tuan, pilih warna-warna yang berbeza daripada biasa. Kalau asyik-asyik hitam, asyik-asyik kelabu, asyik-asyik coklat gelap, sekali-sekala pilihlah biru gelap sikit. Asyik-asyik dia, tukarlah warna pink. Tukarlah sedikit sebanyak dengan warna merah. Tukarlah sedikit sebanyak dengan warna hijau, tuan-puan. Dan lelaki, tuan-puan, jangan cerita baju saja. Anda nak tukar dengan seluar pun tak ada masalah. Kalau agak-agak seluar putih ni terlalu susah nak jaga, tak ada masalah, tuan-puan. Seluar putih ni pun saya jarang-jarang pakai. Seluar putih macam ni, tuan-puan. Jarang-jarang pakai. Apa saya buat? Saya akan tukar dengan warna coklat, tuan-puan. Saya akan pilih dengan warna kelabu, tuan-puan. Saya akan pilih dengan seluar yang warna biru seperti ini. Jadikan dia sebagai seluar. Saya akan pilih seluar kelabu seperti ini. Saya akan pilih seluar coklat gelap seperti ini. Saya akan pilih seluar seperti ini, tuan-puan. Untuk memberi sedikit kepelbagaian kepada penampilan kita. Sebab penampilan kita akan memberi wow. Sebagaimana anda melihat dan memilih botol peringkat awal tadi. Yang membezakan anda dengan orang lain, tuan-puan. Maka itulah perkara yang kita nak tak nak kita ubah. Untuk pastikan klien kita tengok, oi, power dia ni. Ini tip top dia ni. Dah lah wangi, dah lah kemas, luar biasa dia ni. Betul kita? Okey? Baik. So ini adalah tips yang ketiga tuan-puan. Oh, sekejap je. Memang saya buat pendek tuan-puan, memang saya settlekan dalam 20 ke 30 minit. Lepas tu kita dah selesai lah tuan-puan Setakat ini tuan-puan, saya tengok banyak maklumat-maklumat daripada anda semua. Memang sangat meriah grup kali ini. Luar biasa top performer kita semua Okey, baik. So tuan-puan, itu dari sudut warna. Ada yang tanya saya, tuan, warna je ke tuan? Baik, tuan dan puan, sebenarnya bila sebut warna, kita juga boleh bermain dengan corak. Ini bonus saya bagi untuk tips 3 ni. Cuba cari ekstra dari sudut corak. Apa maksud corak tuan-puan? Cuba tengok. Hari ini, tudung ini coraknya berbeza. Tudung ini coraknya berbeza. Tudung ini coraknya berbeza. Tuan dan puan, sebenarnya seluar kita pun sebenarnya ada tekstur ataupun corak. Tak ada masalah anda nak bermain, tengok dekat kedai. Belilah kalau anda tak ada bajet tuan-puan, tak ada masalah. Beli dekat kedai-kedai biasa je. Beli kedai-kedai seperti Tesco ke, beli kedai-kedai dekat Giant ke, tak ada masalah tuan-puan. Cari seluar-seluar, kalau nak hitam tapi nak berbeza, cari yang ada line. Cari ada line halus je. Memberi kepelbagaian. Kalau tuan-puan tengok saya pakai blazer hari ni, blazer saya ni ada line-line halus tuan-puan. Line-line halus. Dia lain daripada yang biasa. So kita memberi penampilan yang berbeza dalam aspek penampilan kepada kawan-kawan kita. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan, baju lama sedekahlah tuan-tuan, betul lah. Kalau agak-agak tak guna. Nah, berapa lama kalau tak guna ni? 6 bulan ke setahun.
Lepas setahun, kalau tak guna, hentikan harapan itu. Walaupun harapan itu percuma, hentikan. Kadang-kadang kita dah kahwin 15 tahun betul, kita tengok baju nikah kita. Ya Allah, hai, nak pakai lagi baju ni, betul tak? Baju yang ada sentimen, tak ada masalah, simpan. Tapi kalau baju itu dah 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun tak guna tuan-puan, ambil elok-elok, ucap terima kasih pada baju, lipat, bagi pada orang. Nak lagi cantik, minum air Kangen Water, jaga badan elok-elok, bagi fit balik. Cantik. Ya, itu dia. Tuan Zakiran baru cakap dah keluar. Okey? Baik. So, itu tuan-puan. Sedekah dapat pahala tuan-puan. Lagi senang orang dapat manfaat. Baik tuan-puan. Itu adalah image tips yang ketiga. Tips yang keempat tuan-puan, nak tak nak saya mesti sentuh benda ni. Walaupun dia tidak berkaitan dengan penampilan, tapi dia berkaitan dengan behavior ataupun perbuatan kita. Tuan-puan, saya minta banyak-banyak. Iaitu tolong pastikan diri kita ni penuh, pertama, penuh dengan sopan santun. Cara salam kita sopan santun. Cara senyum kita sopan santun tuan-tuan dan puan. Alright. Semalam saya baru balik daripada Kelantan tuan-tuan dan puan. Sempatlah saya berziarah satu tempat, berjumpa kawan-kawan, saya singgah kedai makan tuan-tuan. Singgah kedai makan tuan-puan, akak tu tak nak senyum sangat. Kita tengok, akak ni cuti ke? Betul tak? Maka tuan-puan, bila orang datang dalam keadaan tak senyum, kita bawa produk yang baik, kita bawa daripada syarikat yang baik, kita bawa daripada pemakaian yang baik, sampai-sampai kita terlupa nak senyum tuan-puan. Kita lupa nak memberi senyuman yang paling manis kita boleh bagi pada pelanggan kita. Tuan-puan, itu tidak menyebabkan, itu menyebabkan kita punya keadaan hubungan kita sedikit goyah tuan-puan. Dan tuan-puan, kalau anda berurusan dengan pelanggan, berurusan dengan tetamu anda, tuan-puan ingat, hormati keadaan mereka. Kalau agak-agak rumah mereka yang kita pergi bawa produknya tuan-puan, rumahnya sipah-sipah, tak payah nak announce tuan-puan. Orang Malaysia kita suka announce. Garpu jatuh, announce. Anak nangis, announce. Minta maaf lah, anak saya nangis ni, anak saya nangis. Orang tengah makan tuan-puan dekat kenduri kahwin, sudu jatuh. Minta maaf lah, sudu jatuh. Orang semua tak dengar tuan-puan. Dia je dengar, dia je yang tahu. Tapi dia announce tuan-puan. Sikit lagi saya rasa dia ambil mic daripada MC tadi. Miss ni mic. Minta maaf saya punya sudu jatuh tuan-puan. Kita tak perlu announce semua benda tuan-puan. Boleh kita? Cukup-cukuplah announce semua benda. Yang kita nak announce, siapa nak Kangen Water? Siapa nak Kangen Water? Mari sini, mari sini. Yang itu kita boleh announce tuan-puan. Kita senyum manis-manis, kita pastikan bawa diri kita dalam keadaan yang kemas, yang teratur, yang sopan. Apa maksud sopan? Bila kita duduk jangan terkangkang tuan-puan. Laki, perempuan jangan terkangkang. Yang lelaki kalau nak kangkang sikit je, paras bahu. Bila buka kaki, bila kita duduk atas kerusi, dia mesti paras bahu punya bukaan. Tak boleh lebih tuan-puan. Manakala pada perempuan, kalau kita duduk elok-elok, perempuan mesti rapat kaki supaya nampak manis sopan. Boleh tak? Itu kisahnya. Alright? Tapi jangan kepit sangat, terutama pada lelaki. Jangan kepit sangat, bahaya. Boleh kita? Baik, dan tuan-puan, tips yang terakhir. Saya memang habis sikit lagi. Yang kelima, tuan-puan, saya memang selalu cakap, sebahagian besar daripada dressing yang baik, image yang baik, mesti datang dengan komunikasi yang baik. Sebab dia melibatkan elemen penampilan juga. Elemen image juga. Jadi tuan-puan, kalau kita bertemu dengan pelanggan, kita tak tahu pangkat dia, gunalah perkataan tuan dan puan, tak ada masalah. Alright? Kalau dia Datuk Seri, tak adalah kita rasa kekok sangat. Ini panggil pakcik, sekali dia Datuk Seri tuan-puan. Orang pangkat luar biasa tuan-puan. Tinggi pangkatnya. Rupanya jusasi tuan-puan. Kita sebut pakcik, makcik, ambil kau. Menci. Habis jadinya. Maka tuan-puan, sebahagian besar adalah mesti ingat komunikasi secara virtual dan juga digital. Jaga elok-elok. Maki bukan permainan kita. Sebagai usahawan, hidup maki caci, tinggalkan belakang jauh-jauh. Itu semua kita tanam dalam bumi. Tutup rapat-rapat. Kita bawa dengan vibe positif. Kita bawa dengan keadaan yang positif. Kita bawa dengan ayat-ayat yang baik. Walaupun dia adalah kompetitor kita. Walaupun tadi Haji cerita tentang kompetitor kita ada waranti 15 tahun pada apa? Pada besi je. Tapi tuan-puan kena ingat, sebagai usahawan yang profesional, kita tak akan downgrade semata-mata kompetitor kita siap sebut nama. Kita cerita kelebihan kita, kita cerita apa yang kita power, kita cerita apa yang kita kuat supaya mereka nampak kita ni seorang usahawan yang baik. Maka tuan-puan, saya rasa cukup sekadar itu. 5 minit saya punya masa dekat 20 minit lah lebih kurang. Saya mohon maaf sebab masa yang diberikan 11.30 hingga 12 lebih kurang. Maka tuan-puan, saya rasa sekadar itu sahaja daripada saya. Kalau tuan-puan ada apa-apa persoalan dan sebagainya, cari sahaja nama saya Aslan Yusof secara online. Jumpalah saya di mana-mana. Muka-muka botak macam ni, pipi gebu macam ni lebih kurang tuan-puan. InsyaAllah anda akan jumpa saya. Baik, hopefully benda ini sikit sebanyak membantu anda semua. Dan saya doakan yang terbaik. Moga anda semua boleh jadi
antara top performer luar biasa. Saya serah semula kepada MC kita. Okey, terima kasih.